Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan, Nurihan, Mak Ibrahim, Pak Aku Nurdin, Saudara Faris Misbah, moga sudah sihat, Puan Niat Abdullah, Munir, Nurzan, Muhammad Akib, Faisal Mizan, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Fatimah Syamsuddin, top fan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita, kekuatan, kesihatan, keafiatan. Pada malam ni kita melihat pada ayat ke-17 dan 18 dari surah Nisa. Bagi yang memiliki tafsir Ibn Kathir boleh rujuk ayat ke-17 dan 18 jilid yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Sungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan antara kejahilan dan kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang yang mengerjakan kejahatannya hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati dalam keadaan mereka kafir. Bagi orang itu kami telah sediakan azab yang pedih. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir jilid yang kedua ni, penjelasannya Allah berfirman bahawa dia menerima taubat orang yang melakukan kejahatan kerana kebodohan, kemudian mereka bertaubat walaupun sesaat sebelum malaikat maut nampak dan ruhnya sampai di tenggorok. Mujahid dan lainnya berkata, setiap orang yang maksiat kepada Allah, baik secara tersilap ataupun sengaja, bererti dia bodoh kerana hinggalah dia menghindarinya. Abdul Razak berkata, Ma'mar mengkhabarkan kepada kami dari Qatada berkata, para sahabat sepakat bahawa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah itu adalah jahil, sama ada sengaja ataupun tidak. Sebelum ini saya dijelaskan kepada tuan-tuan tentang apakah yang dimaksudkan dengan jahil dalam firman Allah SWT kat sini. Antara tafsir menarik adalah dikemukakan oleh Al-Imam Syekhuna Dr. Muhammad Ratib Nabulsi dan tafsirnya, tuan-tuan ya. Tafsirnya dari tangan saya pada waktu ini. Kalau tuan-tuan ada kesempatan yang mampu baca bahasa Arab, baca tafsir Nabulsi. Ini adalah karangan Syekh Dr. Muhammad Ratib Nabulsi, seorang pentafsir Quran dari bumi Syam. Beliau menjelaskan tentang maksud jahalah ni, tuan-tuan, iaitu kesilapan ada dua makna, dua peringkat, dua keadaan. Al-ula anna al-insan illam yakun ya'lam anna hadhihi ma'siyah fatawbatuhu sahlatun jiddan, kama anna alladhi yusamma haditha ahdin bil Islam law aftara fi Ramadan bighairi sabab wala ya'lam anna hadha muharram fi athna'i siyam lam yakun alayhi syai'. Ini berarti kejahilan manusia ni ada peringkat-peringkat dia. Peringkat pertama, kalau orang itu baru masuk Islam, tentulah orang baru masuk Islam, kefahaman Islamnya belum lagi mendalam dibandingkan dengan orang yang telah lama masuk Islam ataupun dilahirkan dalam suasana Islam, melihat Islam dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Ini contohnya orang asli masuk Islam. Jadi dia masuk Islam, melihat orang semua masuk Islam, dia pun masuk Islam. Pembelajaran Islamnya tak seberapa mendalam. Kadang-kadang kita pun tak mainkan peranan untuk membantu mereka memahami Islam. Alhamdulillah ada di kalangan para ustaz yang begitu konsisten, yang telah mewakafkan diri mereka untuk Allah, untuk Islam, duduk bersama-sama dengan mereka, mengajak mereka untuk mengamalkan Islam. Alhamdulillah. Tapi lain keadaannya kalau seseorang itu masuk Islam ikut-ikutan,
ataupun dia belum faham Islam dengan sepenuhnya. Orang sedemikian, kalau dia berbuka puasa pada bulan Ramadan, dia tak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa sebab, maka orang ini tentulah dosanya kecil nak dibandingkan dengan orang Islam yang faham Islam, melihat Islam, pengalamannya dengan Islam pun luas, tiba-tiba dia tidak mahu berpuasa. Jadi inilah maksud, salah satu maksud yang dikehendaki oleh Allah, kata Dr. Latif Nabulsi. Jadi bijahalatin ini, kalau kita belajar bahasa Arab, bijahalah ni berarti mula basah. Ba ni saya pernah terang kepada tuan-tuan, dalam bahasa Arab huruf ba ni memainkan peranan tertentu kepada satu fi'il, andai ia masuk dalam fi'il. Kalau kita raghiba fi zawaj, dia nak kahwin, tapi kalau kita raghiba ani zawaj, maknanya dia tidak minat untuk berkahwin. Perkataan raghiba berubah maksudnya dengan sebab adanya huruf fi, huruf jar ataupun an, maknanya dia berubah. Jadi demikian juga dengan konteks saya ini, kalau disebut bijahalatin, berarti kejahilan itu berada dalam dirinya, sebati dengan dirinya, belum mampu dibuang daripada dirinya, dia belum pertingkatkan kemampuan ilmunya. Itu maksud yang pertama, kata Dr. Latif Nabulsi. Yang kedua, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, al-ukhra annahu ma min insan ala wajhil ard illa idza asa udda indallahi jahilan. Inilah pandangan kebanyakan para sahabat, para fuqaha, para ulama, iaitulah setiap orang yang melakukan dosa, setiap kali dia melakukan dosa, apabila dia terjerumus melakukan dosa, sebenarnya mereka itu jahil di sisi Allah. Jahil tentang apa, tuan-tuan? Jahil tentang bahayanya hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Bahayanya neraka Jahannam yang akan dimasuki untuk menghilangkan lemak-lemak pada badannya andai makanan yang masuk dalam tubuhnya itu di sumber yang haram. Kalau semua orang mengerti, memahami kedahsyatan hukuman Allah, maka tentulah mereka tidak akan melakukan buatan-buatan yang haram itu sama sekali. Satu hari seorang ulama besar menyampaikan kuliah di Mekah, tuan-tuan. Datanglah raja kepada negara Maghribi pada masa itu, diminta kepada orang alim ini untuk berceramah tentang Islam dalam kuliah yang pendek. Kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan boleh rujuk sebuah buku kecil yang telah pun diterjemahkan oleh Syekhuna Dr. Abdul Basit Abu Anas Madani. Buku ni bertajuk Islam Agama Sempurna. Kecil je buku ni, baca setengah jam, 40 minit habis, insya-Allah, tuan-tuan ya. Dalam buku ini menceritakan pendekatan yang diambil oleh tuan guru yang hebat itu ketika datangnya maharaja dari negara Morocco, raja daripada negara Morocco untuk mendengar tentang Islam. Beliau mentamsilkan, memberikan perumpamaan. Seandainya kita mengetahui ada seorang raja yang sangat berkuasa, dia punya anak-anak perempuan yang sangat cantik, kita suka pada anak perempuannya, kita nak, tapi mengenangkan raja ni memanglah seorang yang sangat bengis, ganas. Dia akan buat apa sahaja kalau orang itu melakukan kesalahan terhadapnya, hukuman-hukumannya sangat berat. Tentulah kita takut untuk melakukan kesilapan kepada raja ini, tuan-tuan. Andainya kita seorang rakyat di negara tersebut, tentulah kita bimbang takut kalau satu hukuman dikena kepada kita, dan keadaan raja ini seorang yang sangat tegas, kuat, berkuasa. Orang-orang kanannya semua bersedia untuk bertindak apabila diberikan arahan. Tentulah kita takutkan, tuan-tuan. Maka demikian juga orang yang melakukan, orang di atas dunia ini takut untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, pendurhakaan kepada Allah kerana mengetahui kehebatan yang ada pada Allah SWT. Dari balik kepada cerita mereka yang ladzina ya'maluna su'a bi jahalah, taubat diterima oleh Allah daripada seseorang hamba bila melakukannya dengan cara jahil. Jahil ini merujuk setiap orang berdosa adalah orang jahil kerana mereka jahil tentang kekuasaan Allah, lalu mereka melakukan dosa tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, inilah dia dua maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam konteks kejahilan. Kita dalam kehidupan pada hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, hendaklah kita tahu pendekatan untuk mengajak orang kepada Islam dalam keadaan agama lain mendodoikan, menggembirakan potensial klien mereka untuk didakwah itu dengan membawakan cerita-cerita motivasi, cerita-cerita memberikan semangat. Maka kita sebagai umat Islam jangan ketinggalan, tuan-tuan. Itu sebab mad'u, orang yang kita dakwah itu berbeza-beza kefahamannya, amalannya, pergaulannya, percampurannya, exposenya kepada dunia. Kita tentu tidak boleh mengambil pendekatan dakwah ini seperti berlaku dalam tahun 70-an, sedangkan orang hidup pada zaman kini terdedah kepada macam-macam pendekatan social network dan sebagainya.
Itu sebab orang-orang pandai mengatakan tak sesuai lah untuk kita letakkan di masjid-masjid satu amaran kepada orang ramai, sembahyanglah kamu, sebelum kamu disembahyangkan kita pun letakkan gambar yang pucung, kita masukkan apa dia, orang dalam kain kapan itu, mayat yang sudah dibungkus itu dalam lahat, letak menakut-nakutkan seperti itu. Pendekatan ni mungkin tidak sesuai dalam konteks kehidupan pada ini. Iaitulah kita kena rancakkan dakwah dengan kaedah motivasi. Datanglah ke masjid, kami punya taman mainan di masjid. Datanglah ke masjid, kami punya padang bola sepak takraw untuk anak muda. Datanglah ke masjid, ada food bank. Apa food bank? Banyak masjid dah buat food bank, alhamdulillah. Jadi inilah pendekatan yang perlu kita ambil, dan kita akan lihat dalam Al-Quranul Karim, kata Imam Ghazali, 80% daripada pendekatan yang dipilih dalam penceritaan Quran dalam merujuk pada targhib. Targhib ni unsur-unsur motivasi, galakan, memberi semangat, memujuk. Nak dibandingkan dengan tarhib cuma 20%, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita belajar bahasa Arab di sini, perkataan digunakan oleh Allah, innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna su'a bi jahalah. Innama ni kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil salah satu daripada adatul hasri. Dia merujuk kepada, kalau saya tamsilkan kepada tuan-tuan, ayat ni untuk tuan-tuan faham. Kalau saya kata kepada tuan-tuan, sesungguhnya dia ni memanglah business minded. Dia memang businessman. Tuan-tuan menguatkan ayat tuan-tuan dengan sesungguhnya, betul tak? Dalam ayat ni kita menguatkan konteks penceritaan itu bahawa fulan memang orang bijak, bergeliga, berniaga. Kita panggil innama, memang sesungguhnya. Berbeza kalau kita sebut fulan itu business minded. Mungkin dalam keadaan tertentu dia business minded, dalam keadaan lain dia tidak begitu. Jadi bila kita sebut perkataan innama dalam bahasa Arab ni, dia merujuk kepada memang sesungguhnya. Gitu juga kalau kita belajar bab akidah, kita menyebut la ilaha illallah. Kalau kita sebut ilahi, Allah, yang mudah, ilahi, Tuhan saya Allah. Mungkin bagi orang itu ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi kalau sebut la ilaha illallah, ini juga satu bentuk hasr. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi ini adalah satu pendekatan yang diambil dalam ayat Allah SWT. Kalau seseorang itu berkata kepada isinya, abang sayangkan anti, abang sayangkan awak, abang sayangkan awak lah, apa-apa nama lah. Tapi kalau disebut tiada siapa yang saya sayang melainkan awak, kan beza ayat ni tuan-tuan. Jadi pendekatan yang Allah buat dalam ayat ini adalah memberikan satu penjelasan kepada semua orang. Harapan yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya taubat itu terbuka. Taubat itu untuk semua orang. Bayangkan kalau dalam Islam ini seperti syariat Nabi Musa AS, iaitulah bila mereka melakukan dosa, Allah sebut dalam Quran, faqtulu anfusakum. Masuk dalam sebuah rumah yang gelap, digelapkan, masing-masing bawa pedang, senjata dan sebagainya. Maka memukullah setiap mereka itu, siapa saja di hadapannya. Siapa yang mati, matilah. Itu cara penerimaan taubat pada zaman mereka tahu. Siapa yang bebas, yang terlepas dalam pukulan itu, selamat, maka itu nasib dia baiklah. Yang mati itu, itulah cara untuk mereka bertaubat di atas dosa yang mereka lakukan. Kalaulah ini ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan pembunuhan ataupun hukuman yang berat kepada orang melakukan dosa-dosa besar, ya Allah tuan-tuan, tentulah orang tak bertaubat tuan-tuan, orang akan terus daripada dosa kecil terus jadi dosa besar. Kerana buat apa aku menyerahkan diri aku? Baik aku terus melakukan dosa kerana tiada peluang untuk aku bertaubat. Tapi dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca dalam hadis-hadis yang banyak, contohnya riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih, yang semua kita tahu dalam hadis 40, ya bani Adam innaka lama da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika wala ubali. Ya bani Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai sekalian manusia, wahai anak-anak Adam, kamu tidaklah mengharapkan kepadaku, berdoa kepadaku, melainkan aku berikan keampunan padamu dan aku tak peduli. Walaupun dosa kamu sebanyak permukaan bumi ini, tinggi ke langit, macamlah awan tingginya, kemudian kamu datang kepadaku untuk bertaubat, aku akan terima taubatmu, aku tidak peduli kepada sesiapa pun.
Wahai manusia, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sebanyak permukaan bumi, engkau jumpa aku, engkau datang kepadaku dan engkau tidak melakukan syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan datangkan sebanyak dosamu itu keampunan dari sisiku. Aku tidak peduli. Jadi dalam hadis ini memberi kepada kita harapan, tuan-tuan ya, setiap orang yang melakukan dosa hendaklah sedar pintu taubat terbuka di sisi Allah SWT. Satu hari datang seorang lelaki kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan bertanya kepadanya ada tak peluang untuknya bertaubat. Dalam kisah yang boleh tuan-tuan baca dalam tafsir Ibn Katsir, contohnya dalam surah Al-Buruj, cerita tentang golongan yang melakukan kesilapan dan taubat dan tidak bertaubat kepada Allah SWT. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Bahawa lelaki datang mengadu pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan katanya, wahai sepupu Rasulullah, ada tak peluang untuk aku bertaubat? Dia terus menceritakan dosa besar yang dilakukannya. Kita sebenarnya dosa besar yang buat jangan cerita dengan orang, tuan-tuan. Itu merupakan al-jahru bisu. Allah tidak suruh kita, tak benarkan kita, mengharamkan kepada kita untuk menceritakan dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Memadailah untuk kita bangun di kejauhan malam, bertaubat kepada Allah, kembali kepadanya tanpa sebut kepada sesiapa pun. Kalau kita nak doa daripada ayah ibu kita pun, jangan sebut pada mereka dosa yang pernah kita perbuat. Memadailah untuk kita katakan, ayah, mak, tolong doakan saya banyak dosa, saya takut ibadah saya tak diterima. Cakap macam tu sudah memadai secara umum. Ya tuan-tuan dimulai kelas sekalian. Sekarang lelaki ni menyebut kejahatannya di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, iaitulah dia membunuh seorang perempuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya minang seorang perempuan, dia menolak pinangan saya. Tak lama kemudian saya dengar orang lelaki lain minangnya dan diterima. Saya menjadi marah, kecewa, hampa. Saya pergi ke rumahnya, saya bunuh dia, wahai Abdullah bin Abbas. Aliyah taubah, ada tak bagi aku peluang untuk taubat, wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas yang sangat matang dan bijak, faqih ini, pada usia 80 tahun seperti itu, dia telah buta matanya, tuan-tuan, tapi celik mata hatinya menjawab dengan berkata, ya, bagimu peluang untuk taubat. Hendaklah engkau bertaubat dengan taubat nasuha yang kau penuhi syarat-syaratnya, taubat dengan sesungguh, dan kalau ia melibatkan hak orang, hendaklah dikembalikan kepada yang punya diri, punya hak itu, taubat. Sayyiatil hasanati tamhuha, kebaikan yang kau lakukan, moga-moga kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan yang kau lakukan. Seperti penting untuk pergi ke masjid, sembahyang berjemaah, bangun malam, baca Quran, jaga anak yatim, raikan orang susah, hargailah ibu bapa dan orang tua. Ini semua pintu-pintu kemakbulan dan penghapusan dosa, tuan-tuan tahu ya. Imam Al-Baihaqi mengarang sebuah buku bertajuk Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Umrah kepada umrah, puasa sunat, mandi hari Jumaat boleh menghapuskan dosa-dosa, tapi dosa besar kena bertaubatlah, tuan-tuan. Maka bagi engkau ada peluang untuk bertaubat selagi matahari tidak terbit di timur, di barat, dan selagi nyawa tidak sampai di tenggorokmu. Lelaki tu orang pergi. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas memanggilnya semula. Wahai lelaki, mai sini, satu hal lagi. Ahayun walidak, apakah ayah ibu masih hidup? Jawapannya tidak, wahai Abdullah bin Abbas, telah meninggal mereka. Kemudian Abdullah bin Abbas pun berkata kepadanya, kalau gitu banyakkanlah kebaikan, wa atmi'is sayyiatil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, melakukan dosa besar kena bertaubat pada Allah dan banyakkan perkara-perkara ketaatan. Moga-moga ketaatan itu menghapuskan kemungkaran, maksiat, dosa, kefasikan yang kau lakukan. Jadi tuan-tuan dimuliakan dalam kisah ini, mereka bertanya kepada Allah bin Abbas, termasuk Atta yang meriwayatkan kisah ini, berkata, kami bertanya kepada Allah bin Abbas, apakah kaitan dosa besar dengan ibu bapa? Maka Allah bin Abbas membacakan ayat ke-15 surah Al-Ahqaf. Wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam ayat itu menceritakan golongan yang sampai umur 40 tahun dan bertaubat kepada Allah dan berdoa untuk ayah ibunya. Orang itu di hujungnya Allah menyatakan, ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa ada sirqil ladzi kanu yu'adun. Orang-orang itu kami terima kebaikan mereka lakukan, kami hapuskan dosa-dosa mereka. Daripada ayat itu istinbat Allah bin Abbas bahawasanya dosa-dosa besar dihapuskan Allah dengan taubat nasuha,
dan kepentingan doa restu ibu bapa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ya, daripada peristiwa yang berlaku ni, maka kita dapat lihat keperluan, kewajipan orang Islam itu untuk taubat seperti dinyatakan oleh para a'immati al-fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin. Kewajipan bertaubat ke atas setiap yang melakukan dosa. Sebaik saja melakukan dosa, jangan ditangguh-tangguhkan. Itu sebab kalau kita pelajari ayat surah Az-Zumar yang lalu, kita melihat Allah SWT menyatakan, Allah mengingatkan kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang israf maknanya tersilap. Allah tak kata kat situ akhtau ataupun asaw ataupun fasaku. Allah tak kata mereka melakukan fasikan, melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tak, Allah tak kata. Allah kata mengatakan israf. Israf ni makna tak sengaja, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana setiap dosa yang dilakukan itu sebenarnya dilakukan tanpa kesengajaan. Seperti yang kita belajar tadi, perkataan jahalah ini merujuk kepada dua keadaan, dua marhalah, dua mustawa, dua keadaan. Yang pertama, memang seseorang itu imannya baru nak berputik, maknanya kejahilan masih lagi dalam dirinya, umpama orang bermasuk Islam tadi. Yang kedua, memang setiap orang melakukan dosa besar, melakukan dosa itu mereka jahil kerana mereka tak mengerti kedudukan, kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan yang ada padanya, kekuasaan yang ada padanya, bahawa Allah mampu untuk mengenakan hukuman, menghilangkan fungsi buah pinggang yang ada pada kita, dan Allah mampu untuk memberhentikan jantung yang tidak pernah berehat dalam hidup kita, dan Allah mampu untuk menghilangkan fungsi mata kita. Kalau seseorang mencari kekuasaan yang ada pada Allah, maka tentulah mereka tidak akan melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi mereka tidak mengerti wama qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak memahami kehebatan, keagungan, keunggulan kuasa Allah, maka mereka terus menerus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka mereka dipanggil sebagai juhala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dalam konteks taubat ini, kita kena faham, kalau seseorang itu beli rumah besar, indah, semua orang kata cantik, rumahnya mahal, freehold, duduk pula dekat dengan sekolah, dekat dengan tasik, dekat begitu, dekat begini, rumah jadi impian ramai orang, orang semua datang tengok. Tapi kalaulah rumah tersebut datang dari sumber yang haram, tuan-tuan, dia tak ada kebaikan padanya, tuan-tuan. Kita berniaga maju makmur, tapi kita berniaga benda yang menjadi racun kepada orang, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ada berkat tak agak-agak hidup, tuan-tuan? Dia tak kekal, tuan-tuan, dia akan hilang. Kita berkahwin dengan orang paling cantik, paling ternama, paling terkenal, insta famous, orang kata pada ini. Semua itu tak kekal, tuan-tuan. Yang kekal hanyalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Ali Pujangga berkata, cinta makhluk akan mati, cinta bunga akan layu, cinta Allah itu kekal abadi. Maka tanda cinta kepada Allah ni adalah, saudara, melakukanlah ketaatan kepada Allah, hindarilah maksiat padanya. Andai kita tersilap, kita manusia memang mempunyai potensi melakukan dosa-dosa, hendaklah segera bertaubat kepada Allah. Ini maksud ayat Allah. Dan kegembiraan Allah untuk seseorang itu yang bertaubat adalah nak gambarkan hebatnya taubat itu, kedudukannya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan daripada hadis-hadis sahih tentang bab taubat. Lallah afrahu bi taubati abdihi. Allah Taala lebih suka kepada seseorang yang bertaubat kepadanya itu melebihi. Gembiranya Allah dalam hadis itu menggambarkan kegembiraan Allah, senyumnya Allah melebihi gembiranya seseorang yang membawa unta yang penuh dengan muatan di padang pasir yang luas saja mata memandang. Itu dia seorang diri, dia kepenatan, dia berehat, dia tertidur, dia bangkit, lihat untanya sudah tiada di sisinya, maka dia berada di ambang maut, ambang kematian. Padang pasir luas, tak ada siapa bersamakan dia. Unta yang akan bawanya keluar di tempat itu pun sudah tiada, makanan pun tiada, air pun tiada. Bayangkan suasana yang sangat gamat itu, tuan-tuan. Kita kalau rosak kereta tengah-tengah highway, boleh minta bantuan, pergi kat telefon, panggil polis yang ada di highway itu, bertanggungjawab, baik-baik, orang yang jujur, orang yang datang bantu kita segera. Tak sampai setengah jam dah ada bantuan sampai. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kat padang pasir, ahlan wa sahlan wa jalan, habis, tak ada siapa boleh bantu, tuan-tuan. Maka si pengembara ini pun duduk termenung mengenang nasibnya, habislah aku, matilah aku.
Apa nak buat? Tak ada siapa boleh bantu sekarang. Duduk termenung, termanggu-manggu menanti kematiannya. Sekonyong-konyongnya tuan-tuan, dalam hadis itu menggambarkan datang unta dia. Unta dengan muatan tadi sikit pun tak luar, airnya ada, makanan. Macam mana unta tu datang balik? Gembira tak orang ni tuan-tuan? Maka oleh kerana terlalu gembira, dia pun terbalik. Dia berkata, Alhamdulillah, syukur ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Akulah Tuhanmu, engkaulah hamba-Ku. Dia ulang berkali-kali, dia cakap Allah itu hamba dia, dia Tuhan kepada Allah. Dia tak sengaja tuan-tuan, tapi kerana tersasul ini terlalu gembira yang bukan kepalang. Maka ayat yang sepatutnya dia kata, akulah hamba-Mu, engkaulah Tuhanku yang agung, engkau selamatkan aku, terbalik cakap, akulah Tuhanmu, engkaulah hamba-Ku. Oleh kerana terlalu gembira, min syiddatil farah, kerana terlalu gembira. Maka kerana itu Allah tersenyum, Allah gembira melihat kegembiraannya itu. Tapi Allah lebih gembira terhadap seorang yang kembali kepadanya untuk bertaubat selepas melakukan dosa-dosa. Jadi cerita ini kita kena bawa kepada orang Islam tuan-tuan. Kena banyakkan motivasi-motivasi seperti ini. Andai kita tidak lakukan, nanti orang lain menganggap pendekatan agama mereka lebih mesra daripada kita orang Islam. Padahal targhib dalam aspek pendidikan 80%. Kalau benda-benda menakutkan, amaran-amaran itu cuma 20% sahaja dari koleksi keseluruhan Islam, kata Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kehebatan orang yang bertaubat kepada Allah ni, kalaulah difahami dalam konteks mudah faham, nak simplifykan kefahaman ni, ya tuan-tuan, orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah ni ibarat seorang pekerja. Pekerja ni dia melakukan kesalahan, tapi majikannya seorang yang sangat baik dan saleh. Maka majikannya orang hebat, raja yang paling berkuasa. Bayangkan orang kerja kat istana, raja yang Tuan Agung. Kita buat kesilapan, tapi oleh kerana kesilapan kita itu dimaafkan, raja pun buat-buat tak tahu tentang kesilapan yang pernah kita lakukan itu, menerima kita dengan sebaik-baiknya. Sepatutnya kita rasa bersyukur tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Cubalah kita bayangkan kehidupan ni, berapa banyak kejahatan yang kita buat kan. Allah nampak tuan-tuan, Allah nampak. Oleh demikian Allah tetap beri pada kita kehidupan yang baik. Tak ada hari dalam kehidupan ni kita tiada makanan. Pernah tak sedar nikmat ni tuan-tuan? Maka kalau engkau bekerja dengan raja dan raja tu berkuasa ambil tindakan pada engkau, kalau setakat buang kerja tak apa, mungkin disabitkan kau dengan kesalahan, dia mampu buat begitu dengan bukti-bukti yang ada, tapi dia abaikan semua itu, maka akhirnya engkau berada di sana itu tak rasa apa-apa. Kalau orang tanya, fulan kerja di mana? Di sana Tuan Agung, dia selalu jumpa Tuan Agung, dia tolong bawa makan, dia bawa kereta, dia bersama. Tuan-tuan, kalau dengan Allah macam mana tuan-tuan? Kita buat dosa pagi petang siang malam, Allah biarkan, Allah tutup, kerana antara sifat Allah ni adalah satar, sitir. Allah tutup tuan-tuan dosa-dosa yang kita buat. Jadi hendaklah kita menyedari, jangan jadi seperti kata penyair, ta'asillaha wa tazu'u ta'atahu, la amri hadha fil qiyas shani'u, in kana hubuka sadiqan la ta'atahu, innal muhibba liman yuhibbu tawa'u. Kamu berkata kamu cinta kepada Allah, tapi kamu lakukan maksiat banyak padanya. Demi Allah, ini merupakan satu kata-kata yang palsu. Kalaulah cinta kamu kepada Allah itu adalah benar, maka tentu kau akan mentaatinya dan kau menjadi perkara-perkara maksiat terhadapnya. Jadi ini dalam kisah-kisah berkaitan dengan taubat. Ada banyak kisah yang kita tahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang yang telah membunuh 99 nyawa, kemudian mencari jalan pulang, jumpa dengan seorang disangkanya orang alim. Dia bertanya, ada tak peluang untuk aku bertaubat? Aku telah bunuh 99 orang. Orang itu pula menjawab tiada. Dia bunuhnya orang itu, fakam malabihil mi'ah. Bunuh orang itu, ustaz tu pun kena bunuh. Jadi ustaz ni, ya tuan-tuan, bukan sangat popular, kena ada ilmu tuan ni. Kerana kita nak bawa orang ke akhirat, dengan sibuk dengan populariti, nak jadi famous, tapi bab-bab agama ni kita tak ambil berat, tak ada penambahan baru dalam hidup kita. Jadi ustaz sini menjawab salah, orang itu membunuhnya genap 100, fakam malabihil mi'ah, bunuh jadi 100, tapi hatinya tetap merasa bersalah. Maka dia pun mencari lagi seorang yang faqih, dan kini orang yang kedua yang alim itu nampaknya dapat menyelesaikan masalah dengan berkata, bagimu peluang untuk bertaubat selagi matahari tidak terbit di barat dan selagi nyawa tidak sampai di tenggorok. Jangan jadi macam Fir'aun. Nanti kita ada peluang kita baca kisah Fir'aun dengan Quran. Amantu bima amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin.
Firaun ketika hanyut dan lemas dalam Laut Merah itu, dia berkata, sekarang aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Nyawa dah sampai kat tenggorok, memang pasti mati. Baru nak bertaubat, masa itu tak diterima lagi taubat tuan-tuan, tak berguna lagi. Lagi bila matahari telah terbit di barat. Selagi belum berlaku dua keadaan itu, maka dianggap di sini masih lagi peluang untuk bertaubat itu terbuka, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka si Bani Israel tadi bila melakukan kesilapan, dia merasa sedar dan nak bertaubat, cari orang yang kedua. Nampaknya ustaz itu menasihatkannya supaya pindah tempat. Berarti kalau kita buat kesilapan di satu tempat, ada baiknya kita fikir untuk pindah tempat lain. Itu sebab dalam hidup ni, kalau nak beli rumah, orang Arab kata al-jar qabla dar, jiran sebelum rumah. Dulu kita pernah belajar kan, Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min layati su, kan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada jiran yang buruk, malam yang buruk, dan juga mohon perlindungan kepada Allah daripada fa inna jaral badiyati yatahawwal. Kita minta kepada Allah keselamatan daripada penganiayaan jiran-jiran ini. Ia merupakan satu doa yang kerap Nabi SAW amalkan. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasihan, jadi taubat yang dimaksudkan oleh Allah di sini lagi, kalau kita perhatikan laras bahasa yang digunakan, innamat taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Yatubu min qarib ni perkataan qurb. Qarib ni berarti dekat. Setengah para ulama tafsir mengatakan kat sini bahawa jangan tangguh-tangguh. Itu sebab iman orang muda lebih bernilai di sisi Allah daripada iman orang tua. Alhamdulillah, syukur hari ini kita lihat di mana-mana masjid, di KLCC, di kampung baru, di kampung-kampung, di bandar-bandar, kita lihat masjid dah penuhi dengan orang-orang muda. Ibadah pada waktu sihat, waktu muda ini lebih bernilai di sisi Allah SWT daripada ibadat ketika kita sudah tua, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW yang kita kena rajin-rajin amalkan, seperti diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, yang merupakan amalan para salafus salih. Saya yakin tuan-tuan mengamalkan doa ni. Nanti kita minta Ustaz Syafiq Murad ada pada malam ni dengan Fatih untuk catat ni. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, Abu Tariq Muhammad, mana ada Syekh Doktor, saya tak nak jadi famous. Saya nak jadi orang pengaruh. Baik. Jadi antara doa Nabi kita salam, Allahumma aghnini bil ilmi, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa karrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ada setengah riwayat membacakan Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa. Samalah akrimni ke ataupun wa karrimni ke. Kata Sufyan bin wa karrimni, ada mengatakan wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Apa maksudnya tuan-tuan doa ni? Doa Nabi kita sallallahu, ya Allah, cukupkan ilmu pengetahuan aku. Yang kedua, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi, hiasilah diri aku dengan sifat sopan santun. Wa akrimni ataupun wa karrimni, dan muliakan aku dengan ketakwaan. Wa jammilni bil afiyah. Setengah ayat mengatakan wahallani bil afiyah, dan hiasi diri aku dengan kesihatan tubuh badan. Ini antara doa yang penting untuk tuan-tuan amalkan. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma aghnini bil ilmi, Allahumma aghnini bil ilmi, wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Berikut, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa ataupun wa karimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah, cukupkan ilmu aku, indahkan akhlak aku, muliakanlah aku dengan ketakwaan, dan cantikkan aku dengan kesihatan, keafiatan. Baik tuan-tuan, inilah antara perkara yang boleh kita kongsi-kongsi pada malam yang mulia ni. Mudah-mudahan ada manfaat pada perkongsian kita. Nampaknya saya tak sempat masuk kepada ayat yang ke-18. InsyaAllah nanti malam esok saya akan huraikan. Dan perkara ni kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir, tafsir Tanwir yang ada di tangan saya pada waktu ni,
Ni banyak jilid ni, ada 30 jilid. Alhamdulillah, satu kitab tafsir yang sangat menarik. Saja berkenalan dengan tuan-tuan lah, mengenalkan tuan-tuan supaya tuan-tuan berkenalan dengan kitab-kitab yang mulia ni. Tahrir Ibn Ashur ni pandangan-pandangannya kadang luar kotak, menarik juga untuk kita lihat. Jangan lupa ayat yang ke-15 dan 16 yang lalu adalah mengisahkan tentang buruknya, jeleknya, bejatnya penyimpangan yang berlaku kerana perbuatan dipanggil sebagai lesbian dan homoseks, musahaka dan juga liwat. Maka ayat ini menceritakan tentang kewajipan Muslim, mukmin untuk bertaubat kepada Allah SWT, terutamanya kalau dosa itu dosa yang tidak disebut oleh Allah, kerana Allah bersifat dengan sifat segala kepemuliaan, kepemurahan, kehebatan, keagungan, keunggulan. Maka ada dosa-dosa itu yang sengaja tak disebut secara jelas dalam Al-Quran, cuma Nabi datang untuk mengulasnya, para sahabat menceritakan tentangnya, kerana perkara itu memanglah in the first place tak sepatutnya dilakukan. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad telah masuk doa ini. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa karimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah, ataupun wa akrimni, dan wa jamilni dibaca juga dengan uhallani bil afiyah. Jadi hiasi, cantikkan diriku dengan keafiatan, kesihatan. Jadi setakat ini saja dulu kuliah kita pada malam ni. Nanti saya nak bawa juga pandangan Imam Ghazali tentang taubat ni yang dibincangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, berbeza daripada perspektif Mu'tazilah, iaitu Mu'tazilah ni mengatakan wajib pada Allah untuk menerima taubat seseorang, sedangkan kita dalam Ahlus Sunnah mengatakan bahawa di sini dalam konteks taubat dilakukan oleh manusia sam'an walaysa wujuban. Kita lihat daripada dalil sam'i menunjukkan Allah terima taubat seseorang yang bersungguh, tapi ia bukan satu kepastian, supaya seseorang yang melakukan dosa itu menyedari dia perkara itu tergantung kepada Allah SWT, bergantung kepada kehendaknya, dan dia dalam ayat untuk memutuskan. Ada contoh-contoh yang menarik yang Imam Ghazali kemukakan. InsyaAllah malam esok tuan-tuan saya nak bawa kisah tentang cerita taubat seorang perempuan yang terlanjur. Tuan-tuan nak dengar? Malam esok saya nak cerita. Tuan-tuan jangan lupa untuk hadir bersama, dan saya galakkan tuan-tuan untuk memiliki tafsir Munir. Alhamdulillah, nampaknya sambutan tuan-tuan begitu banyak sekali. Tafsir Munir yang kami buat pre-order, dan tuan-tuan order, tuan-tuan akan dapat hadiah buku bertajuk ensiklopedia nama-nama anak dalam Islam, yang menceritakan tentang nama tokoh-tokoh, nama ulama, nama fuqaha, mufassirin, muhaddithin. InsyaAllah dengan memiliki tafsir Munir, tuan-tuan akan dapat kejernihan minda, dapat memahami Al-Quran dengan begitu baik. Saya baca tafsir Munir karangan almarhum Dr. Wahab Zuhaili, bertambah iman saya tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan pun boleh menikmati perkara yang sama, memahami kalamullah. Tiada nikmat lebih besar daripadanya. Maka bersamalah kita menyokong kempen yang kami adakan sekarang, kempen satu rumah satu tafsir Munir, satu sekolah satu tafsir Munir, satu pejabat satu tafsir Munir, satu musalla satu surau satu tafsir Munir. Jangan lupa tuan-tuan Dan esok bagi tuan-tuan yang berkesempatan, jangan lupa untuk hadir di Go Shop. Besok pagi Ustaz Faiz dari Zazan Travel akan muncul untuk menceritakan kepentingan baca amalan setahun. Apakah kitab tersebut? Saya pernah cerita pada tuan-tuan. InsyaAllah esok jam 9 pagi. Jangan lupa bagi kesempatan untuk melihat di Go Shop, menonton Go Shop, lihat di sana. Mudah-mudahan segala baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Terima kasih di atas sokongan tuan-tuan. Doakan untuk saya diberi kesihatan, keafiatan, ditambahkan iman, jadi orang yang bersopan santun, berakhlak. Ampun maaf tuan-tuan, kadang-kadang jumpa tuan-tuan saya tak sempat nak bertegur siapa. Tuan-tuan kenal saya jarang kenal tuan-tuan, saya lupa tuan-tuan. Ampun maaf selalu. Hanya kepada Allah lah tempat mengadu di atas kelemahan dan kekurangan diri. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, kempen tafsir Munir yang saya maksudkan tadi adalah untuk 100 orang pertama. Mereka dapatkan tafsir Munir ni, mereka dapat hadiah ensiklopedia nama-nama anak. Jangan ketinggalan sementara stok masih ada. Baik, kita akhiri kuliah kita pada malam ni dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkan ilmu pengetahuan kami yang bawa kepadamu, mengenalimu, merapatkan diri kepadamu, cantikkan diri kami yang akhlak yang mulia, muliakan kami dengan ketakwaan kepadamu, dan cantikkan rupa ras kami dengan keafiatan dan kesihatan, wahai Tuhan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullahu minna minkum. Salam Ustaz Fairuz Hamid. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik ya habibi. Nurida Mustafa, Puan Abdullah, Arifin Darmansa, Nur Azman, Cik Gani, Nik Sukarni, Nur Aisyah Abdul Ghaffar, Sarah Mattaha. Jangan lupa untuk kongsi video ni kepada teman-teman kita. Usiati Tirun, Farid Osman. Farid Osman, sahabat saya Farid Osman, Ustaz Muhammad ke? Ahlan sahlan. Jana Yusof, Mak Najib, Abdul Wahid, Abdul Majid, Puan Abdullah, kenang kami semua insya-Allah. Puan Yat, Jamil Aludin. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah seperti biasa pada malam ni. Fauziah Ismail, top fan, terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih Ustazah Ummu Fatih yang telah masukkan doa dalam grup kami. Bagi tuan-tuan yang minat untuk join Telegram sahabat Ustaz Zahazan, mohon Ustaz Syafiq Murad dapat updatekan di sini. Lagi ramai, lagi banyak cambahan idea yang bernas. Saya mengharapkan sokongan tuan-tuan supaya dalam pertemuan kita di Facebook ini ataupun di dalam grup Ustaz Zahazan di WhatsApp ataupun di Telegram amat aktif, dapat memandu, mengingatkan, menambah apa yang kurang, mencatat. Masya-Allah Ustazah Ummu Fatih, terima kasih banyak Zabanun Yaakob, Sofia Abdullah. Terima kasih semua. Muhammad Yusri Muda. Jumpa malam esok insya-Allah. Ustaz Anwar, terima kasih. Akhi Anwar, barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Zulfa Muhammad Jamin, Anisha, Abdul Razak Isa, Jana Yusof, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Zakaria Mahdan, Muhammad Khaliq dan Zulhakimi Malik, Azran Jaafar. Terima kasih semua. Nak berhenti tak berhenti-henti Ingat saya kisah Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah Allah tanya satu soalan, jawab Nabi Musa panjang kerana cintanya Nabi Musa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini ke, di Telegram ke, di WhatsApp group ke, menambah iman. Terima kasih Jamil Daus, Yusuf Kunong, Hamba Larai, Apizo, Handun Saad, Mak Saleh, Adi, Ainul Mardiyah. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada esok insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.